Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa rabi'u min syurutil iqtida', yang keempat pada syarat untuk menjadi makmum, iaitulah tawafuqu nuzumi salatihima fil af'alidz zahirah, iaitulah bertepatan cara solat antara imam dengan makmum itu pada perbuatan yang zahir. Maksudnya samalah, perbuatan imam dengan makmum tu sama. Fala yasihu al-iqtida' ma ikhtilafihi, tidak sah menjadi makmum kalau dia berbeza cara solat dia dengan imam dia. Ka maktubah wa kusuf, seperti solat fardu ikut orang solat gerhana matahari. Solat fardu macam biasalah, subuh, katalah subuh lah 2 rakaat, ataupun zuhur asar ke 4 rakaat. Manakala solat kusuf pula, dia 2 rakaat solat gerhana matahari atau bulan, 2 rakaat, tapi dalam 1 rakaat tu ada 2 kali rukuk. Jadi mana ada solat yang lain selain daripada gerhana yang ada 2 kali rukuk dalam 1 rakaat. Jadi tak sama, dia punya peraturan solat dia tak sama. Jadi tak sahlah berjamaah pada 2 jenis solat yang berbeza yang begini. Au janazah, ataupun orang solat fardu ikut orang solat jenazah. Sebabnya solat jenazah mana ada rukuk dan sujud. Jadi orang solat fardu ada rukuk sujud. Jadi orang solat fardu tak boleh ikut orang ataupun imam yang solat jenazah. Li ta'adzuri al-mutaba'ah, kerana tidak mengizinkan untuk menjadi makmum kepada solat yang berlainan cara perlaksanaannya. Wa yasihhu al-iqtida'u li mu'addin biqadin, sah menjadi makmum orang yang solat tunai tapi imam dia solat qada. Imam dia solat qada, orang yang menjadi makmum tu solat tunai, sah. Wa muftaridun bi mutanaffilin, begitu juga dengan orang solat fardu ikut orang solat sunat. Orang solat sunat nawafil, solat rawatib, dia datang zuhur lewat, jadi orang dah habis solat berjemaah, jadi orang datang lewat ni ikut orang solat rawatib ba'diyah zuhur contohnya kan, 2 rakaat, sedangkan solat zuhur 4 rakaat, sah. Jadi bila orang solat rawatib ba'diyah tu tadi tu bagi salam, dia tambah lagi 2 begitu. Wa fi tawilah biqasirah ka zuhrin bisubhin wa bil aksi, sah juga solat yang panjang, contohnya 4 rakaat, mengikut orang yang solat pendek, iaitulah 2 rakaat. Contoh gitu kan, ka zuhrin, solat contohnya seperti solat zuhur ikut orang solat subuh. Ni qada lah, kes qada lah ni, qada solat kan. Wabil aksi sama juga begitu. Kalau orang qada solat subuh contohnya, diikut orang solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat kan, solat subuh 2 rakaat. Jadi imam dia solat zuhur, makmum dia tu solat subuh. Boleh tak? Jawapannya boleh. Macam mana? Ialah bila dah habis 2 rakaat tu, imam dia tahiyat awal, lepas tu dia bangkit untuk rakaat ketiga. Makmum dia bagilah salam, sebab dia solat dia dah habis. Itu satu cara. Cara kedua, dia tunggu imam tu selesaikan tambah lagi 2 tu, dia duduk, lepas tu bila imam bagi salam, dia bagi salam sama-sama dengan imam. Itu cara kedua. Wala yadurru ikhtilafu niyati al-imam wal makmum, tidak ada mudarat jika niat imam tu tak sama dengan niat makmum. Yang pentingnya pertama, kedua-dua solat tu sama, dia punya sistem solat tu sama.
Keduanya mestilah kedua-dua tu solat tamam lah. Kerana kalau qasar tu dia tak boleh ikut orang tamam, tapi orang tamam boleh ikut orang qasar gitu. Baik. Wal muqtadi fi nahwi zuhri bi subhin, dan sah orang solat tunai seperti solat zuhur mengikut orang solat subuh. Artinya qada subuh hari ni kan, atau maghrib. Orang tu qada solat maghrib, kemudian datang orang dia solat zuhur, dia ikut orang tu, orang solat qada maghrib kan. Boleh tak? Boleh. Habis tu solat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Boleh tak? Boleh. Kamasbuqin, sama caranya macam orang masbuq. Jadi kalau kebetulan dia masuk tu tengah, bukan, kalau dia masuk daripada awal lah, daripada awal. Jadi bila imam tu duduk tahiyat akhir, dia duduk tahiyat akhir. Tapi kalau maghrib tu tahiyat akhirnya pada rakaat ketiga kan. Jadi bila imam bagi salam, dia tambah lagi satu lagi. Gitu cara dia. Fayutimmu salatahu ba'da salami imamihim. Kemudian dia sempurnakan solatnya tu macam orang masbuk lah. Jadi bila imam tu dah bagi salam, dia tambah lagi. Selepas imam tu bagi salam kan, tambah berapa yang kurang. Wal afdal mutaba'atuhu fi qunutis subhi. Okey. Kalau yang jadi imam tu orang qada solat subuh kan, jadi dia ada kunut dia. Yang afdal orang yang makmum kepada orang solat subuh tu ikut kunut sama kepada orang yang qada solat subuh tadi. Dia tak ikut pun tak apa, tapi afdal ikutlah kan. Imam tu kunut subuh, ikut kunut subuh. Wa tasyahhud akhir fi maghrib, dan begitu juga dengan tahiyat akhir, tasyahhud akhir rakaat ketiga kan bagi solat maghrib, ikut sekali. Afdal saja. Walahu firaquhu binniyati idza ishtaghala bihima. Tapi kalau dia tak nak duduk tahiyat akhir bersama dengan imam, dia kena niat mufaraqah. Faraquhu binniyah, dia kena niat mufaraqah. Dia tak nak duduk tahiyat akhir dengan imam kan. Boleh tak? Boleh. Dan bagi makmum tu firaquhu, boleh berniat mufaraqah biniyah mufaraqah jika idza ishtaghala bihima, jika tidak mahu berlaku kekusutan lah antara imam dengan makmum tadi, makmum dengan imam. Jadi makmum tu kata takkan 2-3 kali tasyahud. Dia kata tasyahud awal tadi sudah kan, rakaat kedua, rakaat ketiga tasyahud ikut imam sebab imam dia maghrib. Nanti bila dia bangkit tu dah rakaat ketiga kan, lepas tu rakaat keempat tasyahud sekali lagi. Artinya banyaknya tasyahud. Jadi kalau dia tak nak keadaan yang kusut macam itu, maka makmum tu boleh niat mufaraqah pada rakaat rakaat ketiga imam tu duduk tasyahud akhir lah. Jadi dia makmum tu tidak duduk tasyahud akhir bersama imam, dia mufaraqah dan terus bangkit untuk rakaat yang keempatnya dengan solat sendiri. Namun yang lebih afdal ikut saja imam tu, walaupun 3 kali duduk tahiyat, 3 kali sebab imam tu, sebab ikut imam kan. Wal muqtadi fi subhi aw maghrib bi nahwi zuhrin in atamma salatahu faraqahu bin niyyah. Dan menjadi makmum pada solat subuh atau pada solat maghrib mengikut orang solat zuhur. Solat subuh 2 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, ikut orang solat zuhur 4 rakaat. Jadi bila imam tu dah habis solat dia, kalau subuh 2 rakaat dah habis, maka
faraqahu bin niyah, hendaklah dia niat mufaraqah daripada imam. Dia tak bolehlah terus imam tu bagi salam, dia masih lagi niat ikut imam. Tak boleh lah, sebab niat ikut imam tu, imam dah bagi salam, patut dia bagi salam lah. Jadi dia kena niat dia mufaraqah daripada imam, sebab dia ada tambah lagi solat zuhur 4 rakaat kan. Jadi menurut musannif di sini kena ada niat mufaraqah daripada imam. Sebab mengapa kena ada mufaraqah tu? Sebab dia tak nak salam tu. Salam tu dia tak nak. Sebab dia masih ada lagi 2 rakaat. Jadi kalau dia tidak ada niat mufaraqah tu, bererti dia kena ikutlah salam imam tu. Kena ikut. Kalau dia tak nak ikut salam imam tu, dia nak tambah lagi 2, dia kena niatkan mufaraqah. Kalau niat dia mufaraqah, maka dia boleh bangkit untuk sempurnakan rakaatnya itu sebelum imam bagi salam atau selepas imam bagi salam. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tak ikut, tapi dia niat dia mufaraqah daripada imam tu untuk menambah lagi 2 rakaat solat zuhur. Wal afdal, namun yang paling afdal, intizaruhu fi subhi liyusallima ma'ahu. Jadi kalau makmum tu solat subuh, qada lah ni, ikut imam solat zuhur. Jadi bila sampai 2 rakaat, makmum tu boleh mufaraqah dan bagi salam pada rakaat kedua sebab dia solat subuh. Namun al-afdal, yang paling afdal, makmum tu tunggu. Kalau dia solat subuh, imam solat zuhur, makmum tunggu. Selepas 2 rakaat duduk tahiyat akhir, imam duduk tahiyat awal kan. Lepas tu imam bangkit untuk rakaat ketiga dan keempat. Makmum duduk sambil berzikir lah. Duduk kosong pun tak apa, duduk. Jadi imam rakaat keempat, maka dia pun duduk tahiyat akhir. Lepas tu imam bagi salam, makmum yang salat subuh ikut imam salat zuhur ni tadi tu pun salam bersama dengan imam. Itu yang afdal. Bi khilafihi fil maghrib laisa lahu intizaruhu. Berbeza dengan salat maghrib. Jadi salat maghrib ni dia 3 rakaat ikut imam salat zuhur. Kan. Jadi katalah salat maghrib qada lah contoh kan. Imam salat zuhur. Jadi sampai pada rakaat ketiga, maka orang yang makmum qada salat maghrib tadi tu tak boleh dah nak tambah lagi kan, sebab dia 3 rakaat. Imam salat zuhur, dia tak boleh lah duduk pada rakaat ketiga, mana ada kan duduk tasyahud pada rakaat ketiga. Tasyahud awal rakaat kedua dengan keempat saja. Jadi ketika itu makmum tu dia tak boleh tunggu imam. Laisa lahu intizar, dia tak boleh tunggu imam dalam keadaan duduk. Jadi dia li'annahu yahdusu julus tasyahudi lam yaf'alhu al-imamu lam yaf'alhu al-imam. Kerana dia terpaksa duduk tasyahud akhir pada rakaat ketiga bagi makmum yang solat qada maghrib tadi tu. Sedangkan imam tidak duduk. Lam yaf'alhu al-imam. Imam tidak duduk tasyahud akhir pada rakaat ketiga. Jadi dia kena mufaraqah lah ketika tu. Nak tak nak dia kena niat mufaraqah bin niyah. Kena ada bin niyah dengan niat. Mesti ada niat mufaraqah. Kalau macam tu, kalau tak ada niat, tak sah lah dia punya jemaah dia tu. Maknanya batal lah solat dia kan, sebab dia mukhalafah dengan imam, berbeza pergerakan dengan imam tanpa ada sebarang niat. Kan. Jadi masa imam tu bangkit rakaat keempat, makmum tu mufaraqah dan duduk tasyahud awal ataupun tahiyat awal, tahiyat akhir dan bagi salam. Begitulah. Wa yaqnutu fi subhi in amkanahu al-qunut. Dan bagi makmum yang solat subuh, makmum solat subuh qada lah ikut imam solat zuhur. Jadi
makmum qada solat subuh, adalah kunut lah, ada kunut lah. Jadi kalau dia wa yaqnutu fi subhi, kalau dia boleh in amkanahu, jika dia boleh kunut, dia kunut. Kalau sempat dia kunut. Jika sempat dia kunut, dia kunut. Contohnya imam tu i'tidal, dia lama sikit kan, lama sikit. Dia baca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil syi'ta min syai'in ba'du. Jadi panjang tu kan. Jadi makmum tu sempat baca kunut. Pendek kan. Kalau sempat maka sunat kunut. Kalau tidak, tak payah kunut. Bi an waqafa al-imam yasiran, jika itulah, jika imam itu dia berdiri tu agak lama sedikit. Wa illa tarakahu, kalau tidak tinggalkan je kunut itu. Wala sujuda alaihi li tarkihi, dan tak perlu sujud sahwi sebab meninggalkan kunut itu tadi. Walahu firaquhu bin niyah, dan makmum itu kena niat mufaraqah daripada imam. Kalau dia kenuta, kalau dia nak kunut juga, dia kena niat mufaraqah, dia tak boleh ikut imam tu lagi. Jadi dia kena niat mufaraqah, dia baca kunut subuh tahsilan li sunnah, untuk mendapatkan sunnah. Allah Ta'ala alam. Sekat ni dulu. Syarat sah menjadi makmum yang keempat. Akan datang ialah syarat sah menjadi makmum yang kelima, iaitulah muwafaqatuhu fi sunanin tafahushu mukhalafatihi fiha fi'lan wa tarkan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.